Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik subjek matematik di Mahat Tarbiyah Haraki An-Nur. Okay, seperti yang dijadualkan pada tarikh 17 hari bulan 5 2021 pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari untuk subjek matematik tingkatan 2 KSSSM. Okey, bermulanya PDPR kali ini, cikgu ingin sambung apa yang kata setakat ini yang kita telah belajar di kelas bersemuka sebelum ini. Okay. Sebelum tu cikgu nak pesan, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, pastikan bersedia dengan buku teks matematik tingkatan 2 KSSM, buku modul aktiviti mesra digital, okay. Tingkatan 2, kalkulator untuk kira-kira, alat tulis, pensel, pen, pemadam dan sebagainya. Okay. Dan bersedialah untuk mendengar video pengajaran daripada cikgu. Okay, baik. Buka buku teks muka surat 110. 110. Okey, kita kongsi kat sini. Okey. Buku teks muka surat 110 masih lagi bab yang ke-6, bentuk geometri 3 dimensi. Okey. Sebelum ini kita dah belajar lilitan bulatan, sektor bulatan, lengkuk bulatan, luas kata bulatan dan sebagainya. Okay, bukan setakat bulatan, kata bentuk 3 dimensi yang lain, silinder, kon, piramid, sfera dan sebagainya. Hari ini kita akan masuk pada satu topik ataupun standard kandungan 6.4 isi padu bentuk 3 dimensi. Okey. Baik, kita pergi satu persatu. Bagaimana kita nak terbitkan rumus lah. Bagaimana rumus isi padu setiap bentuk 3 dimensi ini kita dapat rumus dia. Okey, baik. Pertama sekali isi padu prisma dan silinder. Okey, konsep dia kat situ lah. Standard pelajaran kita pada kali ini menerbitkan rumus isi padu prisma dan silinder dan seterusnya membentuk rumus untuk piramid dan kon. Ada 4 lah semua sekali, prisma, silinder, piramid dan kon. Okey. Untuk prisma dan silinder, konsep asas yang kita kena tahu ialah kerata rentas. Okey, kerata rentas tapak dia. Okey, tapak prisma itu sendiri dan juga kerata rentas tapak untuk silinder itu sendiri. Okey. Ini memainkan peranan penting lah dalam kita nak kira isi padu prisma dan silinder ni. Okey. Mari kita tengok satu persatu muka surat 111. Okey. Untuk isi padu prisma ni, okey, dia tunjukkan kata bagaimana kita nak dapat rumus dia. Okey, secara mudahnya prisma ni kita anggap dia sebagai separuh daripada isi padu kubat. Okey, baik. Bila separuh daripada isi padu kubat, 1/2 darab isi padu kubat. Okey, lepas tu isi padu kubat ni pula sama dengan luas tapak darab tinggi. Luas tapak dia bila dah kita bagi 2 kubat itu, dia akan jadi tapak dia segitiga. Okey. Segitiga tu 1/2 darab panjang darab lebar tu adalah luas segitiga. Okey, dan darab dengan tinggi. Jadi terciptalah rumus untuk isi padu prisma, luas kerata rentasnya yang berbentuk segitiga tu darab dengan tinggi. Okey, itu isi padu prisma. Okey, baik. Sebenarnya isi padu silinder, okey,
Contohlah kita analogikan macam duit shilling. Okey, keping duit shilling, lepas tu kita tambah lagi, susun lagi 10 keping duit shilling, dia akan menghasilkan sebuah silinder. Okey, tapak duit shilling tu berbentuk bulatan. Okey, luas tapak dia. Kita kena ambil rumus luas bulatan lah, pi j kuasa 2 yang kita belajar sebelum ni. Dan darab dengan T untuk dapatkan isi padu. Jadi isi padu silinder sama dengan pi j kuasa 2 T. Okay, seterusnya kita masuk kepada isi padu piramid. Okay, panjang ceritanya kat sini kalau kita tengok konsep dia. Tapi nak lebih ringkas, kita faham kata last kali tu, isi padu piramid sama dengan 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Okay, ni konsep dia lah macam mana dia boleh dapat tu. Senang cerita kalau tak nak pening kepala, terus ingat yang ni, hafal yang ni. Satu isi padu piramid sama dengan 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Seterusnya isi padu kon. Okay. Okay, ingat tak sebelum ni kita dah belajar bentangan kata kon kan, bentangan silinder. Okay, pada tajuk yang lepas. Jadi akhirnya kat sini kita tengok isi padu kon sama dengan 1/3 pi j kuasa 2 T. Okay, bagaimana dia dapat tu? Okay. Ni konsep dia. Daripada aktiviti yang kita buat ni, aktiviti ni, kita akan dapat 1/3 pi j kuasa 2 T. Okay, baik. Jadi kita dah tahu rumus untuk keempat-empat bentuk 3 dimensi tadi. Kita masuk kepada menghitung isi padu. Contoh 7. Hitung isi padu prisma tegak di sebelah. Okay, cuba tengok. Isi padu prisma sama dengan luas kerata rentas darab tinggi. Okay, luas kerata rentas dia bentuk apa? Bentuk segitiga. Jadi bentuk segitiga kena buat rumus 1/2 darab panjang darab panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Okay. 8. Okay, sekarang ni dia punya kata tinggi ni kita kena kira teorem Pythagoras. Bagaimana nak dapat 3 ni? Teorem Pythagoras. Okey, dia punya hypotenuse 5 cm. Lepas tu yang ni tapak dia ni kita ambil separuh 4. Jadi 5 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2, punca kuasa 2 dapat 3. Okey. Jadi 1/2 darab 8 cm darab 3 cm darab 12 ni panjang prisma ni. Dapat 144 cm kuasa 3. Okey. Baik. Contoh 8. Hitung isi padu silinder tegak di sebelah guna pi sama dengan 22/7. Okey, isi padu silinder sama dengan luas kerata rentas darab dengan tinggi. Okey, rumus dia tadi pi j kuasa 2 T. Masukkan nilai pi 22/7 darab J dia dah bagi, kalau yang dibagi ni 7 cm ni diameter, maksudnya jari separuh daripada diameter, jadi 3.5 cm. Kuasa 2 kena darab 2 kali lah. T dah bagi dah 12 cm, jadi tekan kalkulator tu dapat 462 cm kuasa 3. Contoh 9, hitung isi padu kon tegak di sebelah guna pi sama dengan 22/7. Okay, ingat tadi rumus isi padu kon sama dengan 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Okay, luas tapak dia tu, tapak dia bentuk segitiga. Jadi kita guna pi j kuasa 2. Sebab tu dia jadi 1/3 pi j kuasa 2 T. Okay, masukkan nilai pi tu 22/7. J tu jari dia dah bagi dah 7 cm. Darab 12, tinggi dia cm. Dapat 616 cm kuasa 3. Contoh 10. Okey. Hitung isi padu piramid tegak di sebelah. Okey, isi padu piramid sama dengan 1/3 darab luas tapak darab tinggi. Jadi tapak dia ni segi 4 sama. Jadi 1/3 darab 4 cm darab 4 cm darab 3 cm tinggi sama dengan 16 cm kuasa 3. Tekan kalkulator mesti dapat. Okey, dalam periksa pun kena tunjuk jalan kira ni. Tulis rumus, masukkan nilai dan jawapan. Kalau dapat markah penuh. Okey, isi padu sfera. Okey. Kita masuk sikit. Okey.
Secara ringkasnya isi padu spera sama dengan 4/3 pi J kuasa 3. Okey, contohlah rumah dia, ingat rumah lah. Apa rumus? Contoh sebelah, hitung isi padu spera berjejari 7 cm guna pi sama dengan 2/2/7. Okey, penyelesaian dia isi padu spera sama dengan 4/3 pi J kuasa 3. Okey, masukkan nilai pi tu dalam pengiraan. J tu 7 cm, 7 kuasa 3, jadi 3 kali lah, 7 cm, 7 cm, 7 cm. Tekan kalkulator dapat RM1,437. 1,437.33 cm kuasa 3. Okey. Contoh 12. Okey, bila melibatkan separuh spera. Jadi bila separuh kita panggil hemisfera. Hitung isi padu hemisfera berjejari 5 cm. Berikan jawapan dalam 2 tempat perpuluhan guna pi sama dengan 22/7. Okey, isi padu hemisfera dia 1/2 daripada isi padu spera. Jadi 1/2 darab 4/3 pi J kuasa 3. Gunakan pi 22/7. J itu dia bagi dah dalam rajah ni 5 cm. Okey, kuasa 3 lah, 3 kali lah. Jadi tekan kalkulator dapat 261.90 cm kuasa 3. Okey, baik. Itu kalau melibatkan orang kata poligon bentuk 3 dimensi tunggal lah. Kalau tanya silinder, silinder saja, prisma, prisma saja, kon, kon saja, piramid, piramid saja, sfera, sfera saja. Bagaimana bila melibatkan gabungan bentuk 3 dimensi ini? Okey, jadi kita akan masuk pada yang standard pembelajaran seterusnya, menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu bentuk 3 dimensi. Okey, baik, contoh soalan, contoh 13 tu. Salim seorang pengusaha aiskrim secara kecil-kecilan. Dia menjual aiskrim di dalam bekas seperti rajah di bawah. Okey. Jika dia menetapkan sasaran untuk menjual 10,000 bekas sebulan, berapa liter aiskrim yang diperlukan dalam tempoh sebulan? Undangkan jawapan kepada liter yang terhampir. Guna pi sama dengan 22/7. Ini gambar rajah dia. Dia gabungan kon dengan silinder. Okey, dia dah bagi dah ukuran dia berapa. Okey, jadi untuk menyelesaikan masalah, dia tunjukkan kata teknik panduan untuk kita selesaikan masalah. Okey, yang pertama kita memahami masalah tersebut. Fahami masalah apa? Menghitung isi padu air yang diperlukan untuk membuat 10,000 bekas aiskrim dalam liter yang terhampir. Langkah kedua, kita merancang strategi. Okey, strategi apa? Yang pertama, menentukan isi padu satu bekas. Yang kedua, menentukan jumlah isi padu 10,000 bekas. Okey, lepas tu melaksanakan strategi. Okey, jadi kita faham tadi bentuk aiskrim tu dia ada 2 gabungan. 3 dimensi, silinder dengan kon. Jadi kita ingat balik rumus silinder pi J kuasa 2T. Jadi masukkan nilai pi 22/7. Jejari untuk silinder, kata dia bagi ni diameter 5 cm kan. Jadi jejari dia 2.5 cm. T dia tinggi silinder dia dah bagi dah 6 cm. Jadi kira kalkulator dapat 117.86 cm kuasa 3. Kali isi padu kon tadi yang dia dah bagi ni 1/3 pi J kuasa 2 T. Jadi masukkan nilai pi 22/7, jejari pun 2.5 cm. Tinggi dia kon ni 4 cm. Jadi tekan kalkulator dapat 26.19 cm kuasa 3. Maka isi padu bekas kita tambah 2 ni. 117.86 cm kuasa 3 tambah 26.19 cm kuasa 3 dapat 144.05 cm kuasa 3. Okey, baik. Sekarang ni, okey, itu untuk satu orang kata aiskrim lah. Jika jumlah isi padu 10,000 bekas darab dengan 10,000. Jadi dapat 1440505 cm kuasa 3. Soalan dia nak dalam liter. Jadi membuat kesimpulan ni kita kena faham 1 liter sama dengan 1000 cm kuasa 3. Jadi kita kena buat pertukaran unit
kepada liter. Okey. Jadi bahagi dengan 1000 Cn kuasa 3 dapat 1440.5 liter. Maka 1440.5 liter aiskrim diperlukan. Okey, jelas penyelesaian masalah yang melibatkan bentuk gabungan bentuk 3 dimensi tadi. Okey. Soalan dia akan tanyalah macam tu. Okey, banyaklah dalam ni boleh cuba jawab contoh-contoh soalan dalam buku teks ni. Okey. Jadi secara kesimpulannya kita dah sentuh keseluruhan bab sambungan daripada yang sebelum ni. Okey. Bentuk geometri kita dah sentuh bentuk geometri, bentangan, luas permukaan dan isi padu untuk prisma, piramid, silinder, kon, sfera dan juga gabungan bentuk-bentuk geometri yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi kena tengok balik yang kita dah belajar sebelum ni, bentangan, bentuk dia geometri itu macam mana, luas permukaan macam mana, isi padu macam mana. Okey, nak kira lilitan, nak kira luas sektor, nak kira luas bentuk geometri itu macam mana. Okey, kena ingat balik. Okey, jadi secara kesimpulannya kita dah selesai untuk bab yang ke-6 ni, bentuk geometri 3 dimensi. Jadi untuk lebih pengukuhan, lebih mahir, lebih cekap lah dalam tajuk ni, kita akan terus kepada buku modul lah, buku modul. Okey, ni dia buku modul, muka surat 56. Okey, bermula muka surat 56, PBD itu, pentaksiran bilik darjah, dan sambung kepada praktis ke arah PT3 tu, muka surat 59, dan last sekali habis muka surat 60. Okey, para pelajar boleh mula kata bila dah faham apa penerangan cikgu daripada video ni, boleh terus sambung buat tugasan. Nanti kita akan bincang jawapan dia. Okey. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat buat tugasan.